Warahmatullah. Hello, ready? Okay, boleh. Jom. Saya dah buka majlis dan masa pun dah 10-3 minit. So insyaAllah saya serahkan majlis pada Ustaz-Ustaz. Silakan tajuk kita. Tajuk susuk badan yang kata kena ambil iktibar lah, kena ambil syakna siapakah dia Zainab binti Rasulullah SAW meningkat. Apa peranan dia dalam kehidupan Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Sekejap saya tengah saya tengah memadam beberapa benda ni dekat slide. Saya tersalah letak sekejap 30 saat. Allah. Sekejap anak saya. Okey Ustaz, tak apa Ustaz. Take your time. Recording in progress. Dia datang lagi. Aduh. Kenapalah saya ada anak yang comel ni. Apa Okey, Ustaz? tak apa. InsyaAllah kita faham Ustaz. Tak apa. Anak saya ni dia baru operation mata. Oh. Dia screen eye. Oh. Biasa anak kembar ni dia akan ada tendensi untuk juling lah kan. Oh. So memang dua-dua pun juling. Juling tu minor je lah. Cuma dia bila doktor track tu dia dah semakin jauh dia punya degree tu. Doktor cadang kalau nak buat sebelum umur 7 tahun 6 tahun. Tu dia datang lagi tu. Sekejap saya rasa kena Ustaz, diselesai kan. Ustaz kalau Sekejap, dia sebab tadi setakat. ada orang yang jaga dia tapi dia tengah nangis. Oh, biasa je kan Ustaz Syahmi macam tu dengan anak kan. Tak mute audio. Okey. Sebab ada orang jaga dia, cumanya itulah biasalah. Anak-anak bapa. Tak boleh. Okey, tak apa. So alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pagi ni. Dan alhamdulillah kita pun dah dekat dengan Ramadan. Saya rasa lama kan maksudnya. Sebenarnya masa tu masalah kan. Cumanya macam Ramadan tu sentiasa kita nantikanlah sebab nilai spiritual yang kita boleh fokus betul-betul. Dan saya pun sebenarnya Ramadan adalah bulan yang saya paling kurang sekali kuliah. Sebab kuliah maghrib semua tak ada kan. So dia lega lah. Dan saya rasa kita sama-sama pun akan minimumkan aktiviti selain daripada ibadah dan apa sahaja yang boleh kita khususkan untuk Allah Ta'ala dan untuk diri kita sepanjang Ramadan ni. Dan mudah-mudahan kita semua bersedialah untuk menuju ke situ. Dan saya rasa kalau kita Ramadan ada lagi kan, biasa berjalan je kan Ramadan. Berjalan je kan? Siapa nak jawab? Ada je kan? So tak apa, maksudnya sebab saya pun takut juga saya tersilap faham sebab jadual Ramadan saya belah siang pula dipenuhi dengan aktiviti. So tak apa, nanti bagi tahu je lah, saya okey je insyaAllah selagi jadual tu okey kosong. Dan pagi ni saya minta maaf sebab saya nampaknya macam memberikan petanda bahawa saya pun tak boleh nak terlalu lama pagi ni dengan anak yang menangis pula tiba-tiba waktu kelas nak mula ni.
So saya akan terus masuklah kepada topik yang kita nak bincangkan, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya lupa nama Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita belum bincang. Saya ingatkan sudah, rupanya belum sebab saya Tak duk ada. sembang-sembang mesej dengan Puan Syeda tu tak nampak nama Zainab binti Rasulullah. Sedangkan ni nama yang penting lah kan, anak sulung, anak perempuan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita hari ini akan bersama dengan nama inilah pada pagi ini, dan saya harap sempat untuk kita tengok beberapa cerita dan juga riwayat yang ada untuk kita ambil pelajaran yang maksimum daripada kisah beliau. Dia adalah anak perempuan sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sudut status dia kira macam anak sulung lah kan Zainab kan. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam anak sulung lah. Sebab yang di atas dia hanyalah Al-Qasim yang akan meninggal dunia ketika kecil kan. Dan ada sebagai pandangan yang menyebutkan bahawa bahkan Zainab ini memang anak sulung Al-Qasim tu yang anak kedua. Dan menandakan kalaulah itu maklumatnya, maka ini adalah anak yang pertama mendatangkan suasana yang signifikanlah kepada kehidupan berkeluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama juga kan, bila anak pertama tu datang, kehidupan kita kan berubah kan. Dia mendatangkan bahagia yang lebih, dalam masa yang sama dengan cabaran, dengan telatah, dengan setiap apa yang anak tu buat akan dirakam kan. Kalau di zaman moden ni, anak pertama tu lah yang paling banyak sekali kena upload dekat social media. Anak kedua, ketiga tu biasanya dah cerita sama je kan. Tapi anak sulung ni special lah, dan itu adalah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suami beliau adalah Abul As ibn Rabi'. Sebenarnya kalau ikut salasilah, dia adalah sepupulah kepada Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suami kepada Zainab ni yang namanya Abul As ini juga adalah anak kepada Halah binti Khuwailid, kakak Khadijah binti Khuwailid. So dia ada banyaklah perhubungan yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum menjadi menantu Nabi sendiri. Bila jadi menantu Nabi tu tambahlah ada 3 kaitan kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setakat yang saya semak sebenarnya tak jumpa sangatlah bila exactly tarikh dia nikah, tapi yang confirm pernikahan antara Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abul As ibn Rabi' ini berlaku sebelum kenabian. Ada yang letak 10 tahun sebelum kenabian, dan ada juga maklumat yang saya baca pernikahan ini berlangsung ketika umur Zainab itu sangat muda, macam sebaya Aisyah, lebih kurang 9 tahun macam tu. Maksudnya selain daripada Aisyah, ini pun satu lagi kes lah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernikahan pada umur yang sangat muda itu berlaku, yang kalau zaman kita peraturan tak membenarkanlah, undang-undang tak membenarkan perkara itu, dan orang akan anggap agak tanggapan orang tu negatif lah kan, pernikahan anak kecil ni. Dan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan Abil As ibn Rabi', dan kedua-duanya akan dikurniakan 2 orang anak. Yang pertama Ali, of course bukan Ali bin Abi Talib kan. Ini adalah Ali ibn Abil As yang akan meninggal dunia waktu kecil. Nanti hadis ni kita akan bacakan insya-Allah. Dan yang kedua adalah Umamah, dan ini adalah anak kepada Zainab yang lebih popular lah, kerana dia membesar, dan bahkan dia akan bernikah nanti dengan Ali ibn Abi Talib. Salah seorang isteri kepada Ali ibn Abi Talib nanti, selepas kewafatan Fatimah, adalah Umamah binti Abil As, yang merupakan anak kepada Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ini sedikit profiling kepada Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita ambil pelajaran secara direct nanti adalah cerita-cerita depan ni lah, yang saya harap kita boleh kumpul balik maklumat ni dan kita remind balik apa yang berlaku. Dan saya nak mula dengan apa mungkin kita tambah sikit cerita dekat sini yang saya rasa cerita ni penting. Kalau kita compare anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perempuan yang senior tu ada 3 orang lah kan. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. 3 orang kan yang senior. Yang Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sangat kecil dan akan
hanya bernikah di hujung era Mekah ataupun di awal era Madinah. Saya pun ada cerita masa kita cerita tentang Fatimah binti Muhammad, saya ada ceritakan khilaf ini. Dan dua orang lagi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sebelum hijrah, kedua-duanya adalah tunang kepada anak Abu Lahab, kan? Tunang kepada Utbah dan Utaibah, anak Abu Lahab. Dan bila Abu Lahab tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nama ni, akan menjadi nabi, maksudnya mula menyampaikan dakwah, dan Abu Lahab tak suka, akhirnya Abu Lahab perintahkan dua anaknya untuk ceraikan dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu beza dengan Abul As. Abul As ceritanya berbeza. Dan ini adalah riwayat pertama tentang Abul As yang kita ambil terus daripada sebuah kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat cerita-cerita penting ini, Subulul Huda wal Rasyad. Bila keluarga Abul As ni sebut kepada dia, dan kita kena faham cultural pressure, apa ni, tekanan budaya kepada sebilangan orang dalam kalangan orang Mekah ni bila mereka mempunyai hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bayangkan apa kes paling panas kan dekat Kelantan. Kalaulah orang ada kaitan dengan apa nama orang dia? Eli ni, apa nama dia, lupa. Eli tu kan. So ini saja contohlah saya bagi kan. Kalau kita kan ada dia dalam friend list kita ke, dia dalam kita punya senarai kontak ke apa kan. Dia macam ada satu tekanan tau daripada dia panggil social pressure untuk kita ni hilangkan segala track kita dengan dia kan. Sebab kita rasa macam nama itu membebani diri kita. Atas apa yang dibuat lah kan. Apa sajalah, contoh-contoh ni banyak lagi lah yang kita boleh bayangkan. Bila ada orang tertentu yang dikecam oleh masyarakat, yang ada profil yang negatif lah di tengah masyarakat, maka of course antara tekanan awalnya adalah family kita sendirilah. Dan itu yang berlaku kepada Abul As. Fariq sahibataka. Fariq sahibataka. Ceraikan ataupun pisahkan teman kamu itu. Sahibah tu maksudnya teman lah. Okay. Bahkan dia menamakan isteri Abul As sebagai sahibah, teman rapat kepada Abul As. Wa nahnu nuzawwijuka bi ayyi imra'atin syi'ta min Quraisy. Kami boleh nikahkan kamu dengan mana-mana perempuan Quraisy yang kamu nak. Dan ini kita dapat faham daripada dialog ini, keluarga mereka terbeban apabila yalah Abul As, anak mereka, suami kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena faham dalam agama kita ni dia tidak ada, dipanggil apa, original sin, apa nama dia, yang sebahagian agama dia ada benda ni, iaitu dosa itu macam mengalir kepada keturunan, kan. Okeylah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak disukai ke apa, itu tidak mengalir kepada anak dia, kan. Kalaulah ya, of course Nabi tak salah kan, tapi kalaulah seseorang itu salah pun tak sepatutnya anak dia dihukum kan. Tapi ini adalah cara masyarakat jahiliah fikir, kan. Dia akan mengalihkan dosa, bebanan, kesalahan itu kepada keturunan ataupun sesiapa saja yang berkaitan dengan orang tersebut. Dan Islamlah yang membersihkan benda ni kan. Kalau kita tengok, bayangkan anak kepada munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul pun menjadi seorang sahabat yang besar kan. Dan dia ada beberapa hadis yang yang sahabat ambil riwayat itu walaupun dia adalah anak kepada orang munafik, kepala munafik di Madinah kan. Siapa lagi? Banyak lagi nama lah dalam sejarah. Khalid bin Al-Walid, siapa ayah dia kan? Al-Walid ibn Mughirah, anak kepada Abu Jahal, Safwan, siapa nama anak Abu Jahal? Ikrimah ibn Abi Jahal. So semua mereka ni adalah anak-anak orang jahat, tapi Islam mengubah perspektif tentang kejahatan itu tidak mengalir kepada zuriat kan. Dan lihat bagaimana musyrikin Mekah punya penilaian, oleh kerana Zainab itu adalah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tak suka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu kena ceraikan diri kamu dengan dia. Dan ini yang telah mereka pressure Abul As. Dan kita faham juga pressure itu datang dengan cara yang terhormat jugalah. Bila dia offer kepada Abul As, kami carilah perempuan lain. Maksudnya bukanlah kita nak menzalimi kamu wahai Abul As, kami nak tawarkan perempuan lain, kan. Faqala la. Abul As membantah, tidak, demi Allah aku tidak akan memisahkan teman rapatku itu, iaitu isterinya, mimma yassarani alli bimraati afdal min ayyi imra'atin min Quraisy. Dan dia pun mengakui bahawa kalian tidak akan dapat cari perempuan yang lebih baik daripada perempuan aku ini, iaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebagai pengenalan lah kan, daripada dialog ni pun kita dapat memberikan bayangan yang ada kisah cinta yang luar biasa antara dua orang ni. Dan itulah tema kepada kisah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah cinta yang luar biasa lah, kalau kita boleh sebut. Cinta luar biasa antara dua manusia ni, cinta yang memang permulaannya adalah cinta kerana cinta, maksudnya kerana kasih kepada pasangan, yang berhujung dengan cinta kerana Allah Ta'ala. Ya, dan ini luar biasa yang kita boleh antara kisah-kisah drama dalam sirah yang saya boleh senaraikan adalah kisah ini juga. Dia sangat fluctuated. Dia drama ni yang bestnya adalah dia banyak krisis kan. So plot dalam kisah cinta antara Abul As dengan Zainab ni luar biasa. Dia punya fluctuated tu, dia punya naik turun emosi dalam cerita ni yang kita akan tengok nanti. Okay. So fast forward, tak banyak cerita yang kita tahu tentang Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah direkodkan dalam sebuah kisah bagaimana Abul As yang sebenarnya adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih menantu Nabi, sebab ayat yang akan memberikan arahan syar'i kepada mana-mana umat Islam untuk yang menandakan berpisahnya seorang muslim dengan musyrik. Maksudnya bila kamu peluk Islam dan pasangan kamu musyrik ataupun musyrikah, maka kamu dah tak boleh bersama lah, kena berpisah kan. Dan ayat itu hanya akan turun nanti pada tahun ke-6, belum lagi. So ketika ini status Zainab dengan Abil As adalah masih suami isteri, dan dia pun tak berhijrah, dia kekal di Mekah. Dan ini pun ada juga perbincangan dalam kalangan ulama sirah, kenapa Zainab tak hijrah ke Madinah. Nanti kita baca riwayatnya untuk kita fahamlah. Akhirnya Zainab akan berhijrah ke Madinah, tapi bukan pada ketika keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Okay? Dan hijrah Zainab radhiyallahu anha ke Madinah ini bahkan sehingga perang Badar pun masih belum berlaku. Dan ketika perang Badar berlaku, bayangkan suasana di Mekah, seluruh warga Mekah gempar dengan satu berita bahawa kita akan berperang dengan Madinah. Dan Zainab masih ada dekat Mekah. Kau bayangkan situasi ini. Zainab di Mekah dan datang satu berita panggil semua orang keluar untuk berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang yang dipaksa untuk pergi ke medan Badar adalah Abul As ibn Rabi'. Dan Zainab adalah isteri dia, dan Zainab ada di Mekah pada ketika itu. Okay? So betapa berkrisisnya masalah ni kan. Sebab ini adalah menantu nak berperang dengan mentua. Dan inilah yang direkodkan oleh Aisyah ketika akhirnya bila perang Badar tamat, dan salah seorang daripada yang ditawan adalah Abul As sendiri. Dan bukan Abul As saja yang berkonflik dalam perang Badar ni. Abbas kan pakcik Nabi SAW pun menjadi tawanan dalam perang Badar juga. Dan kalau tentang Abbas ibn Abdul Muttalib adalah ceritanya, iaitu Abbas ni dia refuse untuk angkat senjata sebab dia dipaksa kan, dia terpaksa. Maka dia tak angkat senjata dalam perang Badar, tapi dia ditawan lah kan, dia ditawan lah. Dan sebab itu Nabi bebaskan dia, sebab Nabi tahu dia pun terpaksa dan dipaksalah untuk pergi ke medan jihad. Walaupun cerita tentang Abul As tak ada, tapi kita boleh faham dengan satu naratif yang sama. Abul As pun sama juga, dia pun tak angkat senjata kerana dia terpaksa untuk menyertai perang Badar, dan dia menjadi tawanan dalam perang Badar. Abdullah ibn Jubair yang tawan dia. Abdullah ibn Jubair ni dia akan syahid dalam perang Uhud kan. Dan Abul As telah menjadi tawanan, dan ketika itulah datang ke pengetahuan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa suaminya telah menjadi tawanan perang selepas perang Badar. Of course ramai tawanan perang dalam perang Badar ni, kerana kemenangan itu kemenangan yang mutlak kepada pihak muslimin. Dan ketika itulah mana dia ba'athat Zainab fi fida'i Abil As bimalin wa ba'athat fihi biqiladatin laha kanat 'inda Khadijah adkhalatha biha 'ala Abil As. Okay. Ketika mendengar cerita Abil As ditangkap jadi tawanan, Zainab daripada Mekah, okay, dia telah menghantar satu wang tebusan untuk melepaskan suami dia. Sebab kita kena faham, Zainab di Mekah pun dia ada pressure dia juga. Apabila
family kepada Abil As. Tekan Zainab, beritahu kepada Zainab, ini puncanya kamu lah, ayah kamu jadi punca. Abul As ni kena tangkap dalam perang Badar. Kan? So, Abul As pun berkonflik juga. Saya tak tahulah kalau dalam hidup kita ni, dia ada beberapa situasi tu kita akan speechless, kan? Kita tak tahu nak cakap apa. Sebab kita macam terperangkap dalam situasi tu. Kan? Sekarang ni, dalam kes ini, terbukti dalam sirah bahawa Abul As ni bukan seorang yang memusuhi Nabi SAW. Okay? Cuma dia belum peluk Islam. Dia bukan kategori musyrikin yang memerangi Nabi SAW. Dia seorang yang baik. Dia seorang yang tak terlibatlah dengan semua cerita-cerita menyakiti Nabi SAW. Dalam masa yang sama, dia cintakan Zainab. Zainab pun cintakan dia. Mereka tak mahu berpisah. Mereka kekal di Mekah. Tapi kerana orang Mekah suruh pergi jihad, pergi perang, maka dia pergi perang lah. Masalahnya bila pergi perang, dia tangkap. Sebab Abu As takkan angkat senjata. Takkan dia nak angkat senjata ke atas Nabi SAW. Dan akhirnya bila dia tangkap, Zainab pula berkonflik, family Abul As pula pressure dia. Ini kamulah jadi punca kenapa Abul As kena tangkap. Akhirnya Zainab, dia tahu apakah yang akan membebaskan Abul As. Diberikan beberapa sebilangan wang tebusan. Bersama dengannya adalah Qiladah. Qiladah ni adalah, panggil apa? Ni apa nama dia? Dekat leher. Rantai Saya pun tak tahu apa istilah. Kalung, Ustaz, kalung. Apa? Apa dia? Rantai lah macam kalung. Kalau kita Rantai. panggil kalung atau rantai lah. Kalung Kalung. Sorry tak tak tahu perkataan barang perhiasan ni yang paling tepat. Kalung okey, kalung. Kalungan yang kanat 'inda Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kos yang paling Nabi cintai ini, yang ketika Zainab nikah dulu, kalung itu diberi kepada Zainab, kan? Dan akhirnya Zainab ketika nak menebus, maksudnya nak kena bayar ni, dia digunakan kalung itu untuk menjadi tebusan kepada suami dia sendiri. Kerana dia tahu yang akan menerima wang tebusan ni siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dia sendiri, kan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqalaha raqqatan syadidatan. Nabi pun menangis terisak-isak, kan. Yalah, itu adalah kalung Khadijah, kalung yang merupakan hadiah Khadijah kepada pernikahan Zainab dengan Abil As, kan. Syadidatan, Nabi nangis terisak-isak, Nabi nangis dengan sangat teruk, kan. In ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa turuddu 'alaiha alladhi laha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, nah ni keputusan Nabi dalam masa yang sama, ini adalah specialty Nabi lah. Walaupun Nabi ada keputusan macam mana pun dan Nabi layak pun untuk buat keputusan, Nabi akan tanya para sahabat, apa pandangan kamu kalau aku pulangkan semua harta ini dan aku juga pulangkan Abul As kembali ke Mekah? Maksudnya bukan saja Nabi terima bahawa Abul As tu boleh dibebaskan, bahkan Nabi pulangkan semua itu sekali sebab Nabi tak sanggup nak ambil. Apatah lagi ini daripada anak kandung Nabi sendiri. Dan of course Nabi tahulah sebab Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara muslim yang awal. Semua anak Nabi peluk Islam, kan, pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu. Semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semua peluk Islam. Okay. Cuma Abil As yang tak peluk Islam. Abil As bukanlah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu benda itu. Cuma ini situasi yang sangat complicated. Ini berkonflik antara anak menantu, kan, dengan mentua, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cadang kepada para sahabat, aku nak pulangkan semua sekali, kan. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dengan membebaskan Abil As, Nabi sebut kepada Abil As bahawa dia nak satu jaminan bahawa Zainab diberikan satu kesempatan ataupun satu ruang yang selesalah untuk berhijrah ke Madinah. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul As boleh bebas, tapi Zainab aku nak dia hijrah ke sini. Sebab tu ada beberapa tafsiran bahawa sebenarnya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tak mau hijrah ke Madinah dan nak duduk dengan Abil As, tapi sebab ada tekanan tu. Sebab bila dia dah bernikah dengan Abil As, dia di bawah family Abil As, kan. Secara teknikalnya seorang perempuan ni, dia bila dah dengan suami dia dan dia nak kekal dengan suami dia, dia terikat dengan family suami dia, terutama sekali zaman tu. So bukan Zainab tak mau hijrah. Cuma ketika Nabi membebaskan Abil As dalam cerita tawanan Badar ni, Nabi minta juga satu jaminan daripada Abil As untuk memberikan kesenangan kepada Zainab supaya Zainab boleh berhijrah ke Madinah. Dan ketika itulah berlakunya hijrah Zainab
Dan saya tak sempat nak terjemahkan. Inilah tadi yang saya duk edit-edit ni. Sebab saya duk copy ke sini, ya Allah, dia banyak pula dia punya simbol semua tu. Sebab saya duk memilih-milih hadis-hadis yang paling sesuai untuk meriwayatkan tentang hijrah Zainab, maka saya ambil hadis ni lah. Panjang sikit, saya tak terjemah semua raya, saya ambil petikan-petikan untuk kita faham cerita Zainab. Ketika hijrah Zainab itu berlaku, Zainab ini ditemani oleh seorang, ini tafsiran dalam hadis ini agak rumit sikit bila sebut tentang Kinanah atau Ibn Kinanah. Adakah yang merujuk kepada mana-mana orang namanya Kinanah ataupun mana-mana keturunan Kinanah lah, iaitu Quraisy, kan? Dan yang penting Zainab ketika hijrah memang ada orang teman dia. Dan ketika itulah ni dua nama yang penting yang buat jahat kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama Habbar bin al-Aswad. Yang kedua adalah Hindun ibn Utbah ibn Rabi'ah. Yang pertama Habbar bin al-Aswad, yang kedua Hindun binti Utbah ibn Rabi'ah. Baik. Dua orang ni telah buat jahat kepada Zainab. Buat jahat tu dengan maksud dia menghalang pergerakan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama ada juga beberapa dialog yang menunjukkan mereka ni menyerang Zainab, hatta sar'aha. Di sinilah perkataannya hatta sar'aha, sehingga Zainab itu jatuh daripada tunggangannya, wa alqat ma fi batniha, sehingga dia keguguran. Dan ketika itu Zainab mengandungkan anak, sama ada ini pun dalam riwayat sama ada itu anak ketiga dia ataupun itu sebenarnya anak yang anak yang kedua. Tapi yang lebih tepat adalah anak yang ketiga lah, sebab dua-dua anak Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dah lahir pun sebelum itu. So ini adalah anak ketiga Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab telah keguguran. Wa uhriqat daman fashtajarra fiha, dan ketika itulah darah keluar daripada tempat kelahiran tu, dan ketika itulah Banu Hashim dan Banu Umayyah masing-masing mula ributlah sebab Zainab dihalang untuk hijrah, dan Zainab akhirnya kembali ke Mekah disebabkan tentangan dan halangan tersebut. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat sebenarnya Abil As dah berusaha. Sebab itulah bukan Abil As yang teman Zainab, sebab kalau Abil As yang teman Zainab, lagi awal-awal orang tahu ini perjalanan jauh dan Abil As yang teman dia. Dan ini adalah satu usaha Abil As untuk memudahkan hijrah Zainab. Tapi akhirnya benda itu dihalang juga oleh dua nama tadi. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berusaha mengambil satu inisiatif daripada Madinah sendiri, iaitu Nabi memerintahkan Zaid ibn Harithah. Nabi memerintahkan Zaid ibn Harithah supaya mendatangkan ataupun ni apa dia punya teks dia kan, ala tantaliq taji'ani bi Zainab, kamu pergi untuk mengambil Zainab untuk kembali kepada aku. Dan ketika itu Zaid pun setuju, bala ya Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat, fakhudh khatami, ambil ini aku punya cop ni, khatam tu kan cop jari, cop nubuah tu, cop Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa cincin itu diberi kepada Zaid ibn Harithah, diberi untuk memudahkan proses hijrah lah. Nanti riwayat seterusnya akan menjelaskan apa yang Nabi maksudkan bila Nabi berikan sekali Nabi punya cop Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada Zaid. Dan ketika itulah Zaid, saya cerita je lah nak baca riwayat ni nak terjemah apa ni kepala saya. Zaid ibn Harithah bila disampai saja ke Makkah, dia jumpa ada satu orang ni penggembala haiwan, dan dia tanya, haiwan ni milik siapa? Kamu ni di bawah siapa? Dan dia kata, aku di bawah Abil As. Haiwan ni haiwan milik siapa? Haiwan ini milik Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah Zaid ibn Harithah yang tidak dikenali oleh pengembala kambing itu beri kepada pengembala itu, nah, ini adalah hadiah aku ataupun barang amanah yang aku nak engkau berikan kepada Zainab binti Muhammad. Dan di dalam barang itu ada sekali Nabi punya cop. Dia cop jari Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, cop jari pula. Cincin tu kan. Untuk Zainab terima benda itu, dan Zainab akan faham bahawa ini adalah daripada ayahnya sendiri. Dan orang yang berikan hadiah tu sebenarnya adalah orang yang akan bantu hijrah Zainab. Maka Zainab tanya kepada pengembala tu, siapa yang beri kepada kamu benda ni? Dan pengembala tersebut ada seorang lelaki, ada seorang rajul.
kat mana dia berikan kepada kamu? Dan pengembala itu pun sebut, diberi dekat sekian-sekian tempat. Dan ketika itulah diam-diam Zainab binti Rasulullah SAW keluar pada waktu malam dan bertemu dengan Zaid ibn Harithah, dan akhirnya Zainab berhijrah ke Madinah dalam keadaan yang sangat terdesak dan juga uh, penuh tekanan. Dan Nabi SAW pun sebut, hiya afdalu banati usibat fi. Dia adalah, ya, ini menarik perkataan yang Nabi gunakan. Dia adalah anak aku yang afdal. Afdal tu maksudnya terbaik lah kan. Tapi terbaik dengan maksud apa? Usibat fiyya. Dia terbaik bukan kerana dia ada kelebihan apa-apa, maksudnya dia ada Nabi melebih-lebihkan dia ke apa, bukan tu. Tapi dengan maksud dia adalah anak yang paling banyak sekali mendapat kesusahan kerana aku. Fiyya. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak aku yang paling banyak sekali mendapat kesusahan kerana aku. Sebab anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan semua berhijrah ke Madinah, kan? Hanya Zainab saja yang tertinggal dekat Mekah ni kerana cintanya kepada Bil As dan halangan-halangan tadi, dan kerana itu dia mendapat segala kesusahan. Dan semuanya itu berlaku kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ayahnya sendiri. Dan untuk seorang ayah yang sebut benda itu, saya tak tahulah. Ya, kalau orang lain yang sebut benda ni mungkin perasaannya lain. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut benda ini menandakan apa? Ya, menandakan uh, faham tak macam situasi kat Gaza sekarang ni ya? Antara benda yang kita sedih adalah kita tahu yang kita sedih dengan diri kita sendiri. Sebab kita tak boleh buat apa-apa, kan? Kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita, apa yang kita buat, kita mampu, itulah yang kita buat, kan? Bagi duit sikit, berdoakan. Itulah yang kita mampu buat untuk Gaza. Sekarang pun Rafah kena serang. Ini adalah literally ethnic cleansing yang tak tahulah apa respon ICJ kepada apa yang berlaku sekarang ini di Gaza. Tapi itu juga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita faham. Nabi tak mampu buat apa pun sebab Nabi dekat Madinah. Apa yang Nabi mampu buat, Nabi buatlah. Sampai Nabi sebut, Zainab ini adalah anak aku yang paling banyak sekali terkesan, terseksa, dan dia terseksa kerana aku. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi. Dan Nabi tak mampu buat apa-apa kerana Zainab berada dekat Mekah, kan. So ini satu dialog yang agak pilulah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Tapi antara kelebihannya adalah selepas itu Zainab akan bersama dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam masa yang sama Zainab terpisah dengan suami dia pula. Ya. Suami dia musyrik, ya. Untuk kita letak into konteks, Abil As adalah seorang musyrik dan Zainab mencintai Abil As. Dia tak nak berpisah dengan Abil As dan dia masih berikan harapan bahawa Abil As satu masa nanti dia akan peluk Islam. Kerana pada tahun ke-6 Hijrah, dikatakan surah Mumtahanah ni turun selepas perjanjian Hudaibiyah, kerana dalam perjanjian Hudaibiyah tu kan ada antara inti perjanjiannya cerita tentang kalau orang-orang daripada Mekah hijrah ke Madinah ni nak buat apa, kan. Dia ada syarah yang panjang surah Mumtahanah ni, tapi bukan tempat di sinilah untuk kita bincang panjang surah Mumtahanah. Cuma salah satu kandungan daripada surah Mumtahanah adalah keratan yang saya nak bacakan ini, lahunna hillul lahu wa lahum yahilluna lahunna. Okay. Selepas Hudaibiyah turun ayat ini, dan ayat ini mengandungi satu keratan yang putus tentang hubungan antara dua orang yang tidak satu agama, iaitu bukan Muslim dengan Muslimah, tapi antara Muslim dengan musyrikah ataupun antara Muslimah dengan musyrik. Maka macam mana hubungan mereka ni? Adakah mereka masih suami isteri? Dan ayat ini memutuskan lahunna hillul lahum. Mereka itu, iaitu para perempuan ini, tidak lagi halal untuk mereka, iaitu lelaki yang musyrik. Walahum yahilluna lahun, dan lelaki-lelaki yang Muslim pun tidak lagi halal kepada isteri-isteri mereka yang musyrikah. Maka kena berpisah. Melalui ayat inilah ramai juga dalam kalangan Muslim dan Muslimah yang selama ini terpisah kerana pasangan mereka tidak Muslim, akhirnya terpisah kerana ini arahan daripada Allah Ta'ala. Sebelum itu belum lagi ada satu ketetapan syar'i lah, apa nasib pasangan kita kalau bukan Muslim, kan. Maka dalam ayat ini ketika itulah turun satu arahan syar'i bahawa akhirnya kamu dengan pasangan kamu tidak halal lagi untuk bersama, maka kena berpisah. Dan ayat ni kalau saya belik juga beberapa tafsir yang ada, memang akhirnya merujuk kepada isu kes Zainab
binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Abil As adalah salah seorang musyrik, yang isterinya adalah seorang muslimah, iaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa status mereka? Mereka tidak lagi dianggap sebagai pasangan. Dan ada bukti dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, nanti kita baca nanti hadis tu, melarang Zainab itu untuk disentuh oleh Abil As kerana dia bukan lagi pasangan Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So akhirnya mereka terpaksa berpisah, kan. Tapi Zainab masih beri harapan, maksudnya apa? Zainab tidak menikah. Zainab tidak, bahkan ada riwayat yang mengatakan ada beberapa orang yang propose. Yalah, ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tak nak nikah dengan anak Nabi, kan? Dan memang ada banyak kes sebelum ni, macam kes Ummu Kulsum dengan Ruqayyah pun. Akhirnya kan Uthman yang akan datang menikah dengan mereka walaupun setelah mereka diceraikan, diputus tunang oleh anak-anak Abu Lahab. Okay? Dan itu adalah sesuatu yang biasa berlaku dalam sirah. Mesti para wanita ni akan dibela oleh para sahabat. Okay? Tapi dalam kes Zainab, orang datang untuk propose kepada Zainab, tetapi Zainab sentiasa menolak. Kerana dia menantikan Abul As untuk peluk Islam dan dia akan bersama semula. Ini adalah cerita istimewa tentang Zainab. Abul As sekali lagi ditangkap. Tadi cerita pertama dalam Perang Badar. Dia ditawan ketika Perang Badar. Dan ini cerita keduanya, akhirnya ditangkap sekali lagi. Dan ceritanya adalah, ini diriwayatkan dalam Tabarani, ketika itu Abul As Ibn Rabi' ini pergi ke Syam bersama dengan kawanan kafilah dagang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tahu, dan ini adalah sebahagian daripada projek berterusan seteruan antara Makkah dengan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan satu pasukan untuk menangkap rombongan Abul As Ibn Rabi', dan akhirnya mereka dibawa ke Madinah. Dan ketika mereka tiba di Madinah, tahulah Zainab pada ketika itu yang berada di Madinah, bahawa salah seorang yang berada dalam rombongan itu adalah suaminya sendiri, bekas suami dia lah, iaitu Abul As Ibn Rabi'. Di sinilah berlakunya dialog yang unik ini, iaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tak pernah sentuh pula hadis ni, padahal hadis ni penting juga ni, kan. Iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh, selesai mengimamkan solat subuh, qamat ala babiha fanadat bi'ala sautiha. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersuara dengan suara yang nyaring. Bayangkan lepas solat ni. Lepas solat, dan ini adalah perempuan ni. Inni qad ajartu Abul As bin Rabi'. Dia naikkan suara dia, tinggikan suara dia supaya didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila lepas solat, maksudnya sahabat pun dekat situ. Abul As Ibn Rabi' adalah di bawah jaminan aku. Sebab sekarang dia jadi tawanan. Dan adalah standard untuk mana-mana orang di Madinah ataupun mana-mana masyarakat zaman tu. Bila ada orang tu nak diperlakukan ataupun menjadi tawanan ke apa sajalah, boleh saja mana-mana orang di tempat tersebut untuk memberikan jaminan keselamatan pada orang lain. Dan dia kena tanggung. Dan Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu jaminan pada selepas solat subuh, di tengah para sahabat pun ada dekat situ, bahawa Abul As Ibn Rabi' adalah di bawah jaminanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah dialog yang penting bila Nabi sebut kepada para sahabat, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sekalian manusia, sahabat lah, kan. Hal sami'tum ma sami'ta? Hal sami'tum ma sami'tu? Adakah kalian dengar apa yang aku dengar? Mereka ni bila solat, bila jemaah perempuan dekat belakang, memang susunan dalam Masjid Nabawi pun macam tu. So dia ada jemaah dalam kalangan muslimin dekat depan, para sahabiat dekat belakang. Dan lepas solat subuh, Zainab bangun dan dia tinggikan suara dia mengumumkan Abul As Ibn Rabi' di bawah jaminan aku. Dan ini benda yang mengejutkan, kerana itu berlaku dalam masjid. Dan kita kalau membayangkan dalam masjid ni kan, dia lagi sensitif lah, kan. Dalam masjid, kalau kat luar pun kita rasa macam sensitif, kan. Kalau perempuan itu ini persepsi lah, kan. Salah dan betul kita berbincang kemudian. Persepsi kita adalah perempuan ni dia tak boleh bising sangat, dia kena diam je. Walaupun kalau perempuan tu bagi ucapan kat depan pun kita rasa macam, boleh ke perempuan bagi ucapan?
Bolehkah perempuan nak kena pimpin tu pimpin ni kan? Jadi dalam kes ini, apatah lagi dalam masjid kan? Lagilah kita rasa macam, mana boleh perempuan nak bising dalam masjid? Maksudnya, bagi ucapan ke, ceramah ke, lebih-lebih lelaki kan? Tapi dalam hadis ni terang-terang, ni hadis sahih, riwayat Tabarani, Zainab sendiri tinggikan suara dalam Masjid Nabawi. Sahabat dengar, Nabi pun dengar, dan respon Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Kalian dengar tak apa yang aku dengar?" Kenapa Nabi sebut macam tu? Sebab Nabi nak bagi tahu ni, iaitu, "Fawalladhi nafsi biyadihi ma 'alimtu syai'an mimma kana hatta sami'tu alladhi sami'tu." Okey, aku tak tahu sepatah pun. Maksudnya, apa yang Zainab sebut tu aku baru tahu hari ni. Sebab tak naklah sahabat lain fikir yang sebenarnya, Nabi dah plan dengan Zainab untuk buat benda ni, bukan. Ini adalah pertama kali Nabi tahu yang Zainab nak buat benda ni. Nabi tak pernah tahu yang Zainab radhiyallahu anha ada plan untuk memberikan jaminan keamanan kepada Abil As bin Rabi' setelah ia ditawan. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalah, menerima apa yang diminta oleh Zainab. Dan ketika itulah bila Abul As bin Rabi' ni diberikan kepada Zainab, Nabi berikan amaran tu dekat bawah tu fafa'ala mana dia? Fafa'ala bi amriha alla yuqarribuha fa innaha la tahillu lahu ma dama musyrikan. Maka Zainab pun dapatlah apa yang dia nak, maksudnya dia dapat berikan keamanan kepada bekas suami dia, dan Nabi berikan arahan kepada Zainab, jangan dekati dia. Iaitu jangan dia dekati dia, maksudnya jangan Abul As tu dekati ataupun sentuh ataupun apa sajalah dengan Zainab, fa innaha la tahillu lahu ma dama musyrikan. Kerana mereka berdua ni tidak halal untuk bersama, kerana Abul As tu musyrik. So inilah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang kita sentuh tadi, bila terpisahnya Zainab dengan Abil As. Okey. So apa yang berlaku? Ketika inilah kita faham bahawa Abil As ni dia ada satu pressure juga. Dia ada satu tekanan kenapa dia tak perlu Islam sampailah di penghujung antara tahun-tahun terakhir kehidupan dia. Barulah dia akan perlu Islam. Padahal kita pun tahu kalau Abul As perlu Islam, dia boleh terus bersama dengan Zainab. Dan itu yang dikehendaki oleh Abil As. Dia nak bersama dengan Zainab. Zainab pun nak bersama dengan dia. Sebab Abil As ni, setakat yang saya baca, saya tak jumpa dia ada isteri lain pun. Isteri dia hanyalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah kita baca riwayat daripada Al-Hakim ini akan memahamkan kita apa yang membuatkan Abil As tak perlu Islam. Dan itu adalah kerana tekanan daripada asabiyah jahiliyah, iaitu zaman jahiliyah ni mereka hidup dengan satu rasa harga diri yang sangat tinggi, sehingga kadang-kadang pada benda-benda yang sepatutnya boleh diskaun pun mereka tak nak diskaun. Contohnya apa? Contohnya kisah Abil As ni lah. Sepatutnya kalau tentang Islam, walaupun benda itu akan menjatuhkan sedikit kamu punya harga diri, tapi peluk je lah Islam, itu lebih utama. Itu adalah prioriti. Kenapa tak nak peluk Islam? Apa maksud saya? Maksud saya adalah Abul As ni tak perlu Islam hanya semata-mata dia risau orang sebut yang dia perlu Islam hanya semata-mata sebab nak bersama dengan isteri dia. Kan? Contohnya kan kalau kita kan ada ramai kan, influencer ke apa kan, kahwin dengan orang putih. Kan? Lepas tu orang putih tu perlu Islam. Dan ada juga ada seorang player, saya ni ikut bola banyak sikit. Ada seorang pemain bola sepak PDRM tu. Apa nama dia? Tak ingat ada saya. Orang Jepun. Orang Jepun. Dia kahwin dengan seorang Melayu. Dan banyaklah suara cakap, alah kau ni perlu Islam semata-mata nak menikah dengan orang Malaysia je. Macam-macam lah suara timbul kan. Dan memang kita faham lah kan. Kesannya adalah nampak macam orang yang perlu Islam ni untuk menikah ni, nampak macam alah kau ni perlu Islam sebab nak kahwin je, bukan nak perlu Islam sangat pun. Itulah yang menghalang Abul As. Itu yang menghalang Abul As dapat perlu Islam selama ni. Sebab bagi dia, kemuliaan dan harga diri dia, maruah diri dia akan tercalar lah kalau perlu Islam, sebab orang akan nampak macam semata-mata dia perlu Islam sebab nak nikah, nak bersama dengan Zainab. Ini jahiliah. So dalam Islam kita kena faham. Kita kena jaga harga diri kita, of course, betul. Tapi kita kena faham prioriti juga. Kan? Kalau itu lebih utama, itu lebih menyelamatkan akidah kita, itu lebih menyelamatkan iman kita. Walaupun kita terpaksa berkorban sikitlah, persepsi orang, kata-kata orang, harga diri kita jatuh sikit, tapi selagi menyelamatkan akidah, yes, kita akan buat. Ya.
jangan kerana cakap-cakap orang kita tak perlu Islam, kan. Ma ma Sebab tu walaupun dia ada macam-macam benda kita tak setuju kan, memanglah saya pun ada perasaan yang sama juga kan, tak seronok juga bila, apa nama ni, ia jadi satu tradisi dan kita pun faham, sebenarnya mereka nikah tu sebab suka je lah, sebab suka sama suka je. Bukan saya tak merujuk kepada mana-mana orang, tapi ada certain influencer yang kita tahu, dia bukan seorang yang, dari sudut profil, image dan track record-nya sebagai seorang yang Islami sangatlah. Cuma bila nak nikah tu, pasangan ni kena peluk Islam. Dia letakkan hal tu kan. Kadang-kadang timbul satu persepsi kan, apa benda lah orang macam ni kan. Ni sebenarnya bukanlah anak Islam sangat pun, tapi sebab nak nikah, tahu dah. Tapi Islam tak menghalang kita daripada memunculkan persepsi tu. Siapa kita nak tahu isi hati orang? Kan ada kisah. Siapa kisah dalam sirah tu? Kisah siapa? Usamah bin Zaid kan? Ada satu kisah kan? Masa Usamah pimpin satu syariah ekspedisi perang dan ketika dia, apa nama, Usamah bin Zaid, dia ada seorang, musyrik ini nak, yang dia orang musyrik tu dia dah jatuhkan ke bawah, tinggal nak tikam je, okey. Dan ketika itulah musyrik itu sebut, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ha. Maka Zaid ibn Harithah, ada seorang lagi sahabat, seorang sahabat yang seorang lagi ni, dia tak bunuh. Sebab dia kata, "Okey, dah ucap syahadah, habislah." Kan. Bila dah ucap syahadah, maka dia bukan musyrik, maka kita tak boleh bunuh dia. Sebab dia dah ucap syahadah. Tapi Usamah ibn Zaid, bunuh dia. Dan bila cerita ni sampai kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap apa kepada Zaid? Apa ayat dia? Al apa, "Afala syaqaqta ala qalbihi." Adakah kamu belah dada dia untuk kamu tahu yang disebut benda tu kerana dia takut, bukan kerana dia ikhlas kerana Allah Taala. Nabi marah kepada Usamah bin Zaid. Bayangkan Usamah bin Zaid ni kan cucu kesayangan Nabi kan. Dan bila tahu Usamah buat benda tu, Nabi marah. Kan. Adakah kamu belah dada orang tu untuk kamu tahu yang dia ucap syahadah tu kerana dia takut ataupun kerana Allah Taala, kan? Dan bayangkan kita pun kalau kita fikir kan, confirm lah sebab nak selamat je kan. Dia dah ucap syahadah betul-betul ketika nak kena tikam. Memang nampak sangatlah memang dia ucap syahadah tu kerana nak selamat. Tapi Nabi dalam keadaan macam tu pun Nabi cakap, kita tahu isi hati manusia, kan? Apatah lagi dalam keadaan-keadaan lain yang tak ada pressure sangat pun, kan? Janganlah mudah, apa, eee, apa nama ni, menghukum hati, perasaan orang. Lepas tu di zaman media sosial ni antara benda yang mencabar juga adalah kita ada sangkaan-sangkaan juga kan pada orang tertentu kan. Dia buat posting macam ni, sajalah ni nak poyo-poyo baru datang kelas sekali. Dia macam-macam lah dia punya perasaan muncul kan. Sebab ada macam-macam, cara orang, berbahasa dekat media sosial dan dalam hati kita tu muncul lah kan perasaan-perasaan ni nak menghukum orang tu, menghukum orang ni. Dan saya pun sama, itu adalah culture di media sosial kan. Tapi daripada cerita ni, kalaulah orang yang ucap syahadah ketika dia nak ditikam pun Nabi cakap, "Kamu tahu ke isi hati dia?" Sedangkan terang-terang kita tahulah memang mestilah dia semata-mata nak selamatkan diri dia. Tapi Nabi pun persoalkan, "Kamu tahu ke isi hati dia?" Betul, confirm. Kerana dia takut. Sebab itu dia peluk Islam. Kalau itulah standard Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kes macam tu, apatah lagi dalam kes lain lah, yang lebih kita kena berhati-hati daripada, konon-konon macam tahu isi hati semua orang, Maka ketika inilah Abul As Ibn Rabi' akhirnya kerana dia terlalu sangat menjaga maruah diri dia, dia tak nak peluk Islam sampai ke akhirnya. Bahkan ketika dia ditangkap kali kedua ni, ada sahabat yang jumpa Abul As cakap apa, "Kamu peluk je lah Islam, kan? Dan kamu akan mendapat semua, fataghtanimu ma ma'aka min amwali ahli Makkah." Kamu akan mendapat ghanimah. Semua harta yang kamu ada ni akan jadi ghanimah kepada kamu, kan? Dan, Abul As pun reply kepada mereka, "Bi'sa ma amartumuni bihi an ansakha dini bi'uzrin famadha." Okey. Dan Abul As sebut kepada mereka, alangkah teruknya. Bayangkan Abul As punya standard, Sahabat cadangkan Abul As, peluklah Islam sebab mereka barangkali fikir ini akan menjadi tarikan kepada Abul As untuk peluk Islam. Kalau kamu peluk Islam, kamu dapat ghanimah. Tapi Abul As cakap apa? Alangkah teruknya andaian kamu kepada aku. Apakah aku sanggup untuk mendapat segala benda ni? Adakah aku perlu Islam semata-mata untuk aku dapat benda tu? Itu bahasa mudah Abul As. Dan itu menjatuhkan maruah dia lah. Takkanlah nak perlu Islam semata-mata seberapa harta. Alangkah rendahnya standard aku. Famadha hatta qadima Makkah. Dan Abul As pun
berlalu kembali ke Mekah, fadafa'a ila kulli dhi haqqin haqqahu. Kan Abul As untuk betul-betul bersihkan diri dia, sebab dia orang baik sebenarnya, terang-terang menunjukkan dia ni orang baik. Dia pulangkan semua harta orang Mekah, sebab dia kan bersama kafilah dagang ke Syam, semua harta ada bersama dengan dia. So bila ditawarkan peluk Islam dan kamu dapat semua harta tu, Abu As tolak, aku tak nak peluk Islam sekarang, aku nak pulangkan semua hak manusia ni dulu. Dan bila semua hak itu dipulangkan, ketika dia tidak ada kepentingan lain untuk peluk Islam kecuali hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka ketika itulah dia peluk Islam. Dan dia tanya kepada orang Mekah, ya ahla Mekah, awafaitu zimmati, adakah aku telah selesaikan semua amanah-amanah yang kamu berikan kepada aku? Dan mereka sebut, Allahumma na'am, ya demi Allah, sudah, kamu dah selesaikan semua. Faqala fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa cerita macam ni. Kan? Kita macam sangka Abul As ni teruknya akan payah sangat peluk Islam. Tapi ini menandakan apa? Menandakan dia sendiri tahu standard yang dia pilih untuk keislaman, standardnya sangat tinggi. Dia tak mahu campur walau sedikit pun benda kotor untuk mengganggu keikhlasan dia daripada peluk Islam. Saya rasa ini antara ciri masyarakat Arab lah. Kan? Siapa yang mungkin biasa bergaul dengan orang Arab, ni antara ciri orang Arab yang unik lah. Mereka ni kalau bab harga diri ni memang jaga betul. Kan? Harga diri memang sangat jaga. Kan? Dia sangat jaga. Walaupun kadang-kadang benda tu mengarut ke apa, tapi antara ciri mereka adalah mereka akan betul-betul pertahankan apa yang mereka percaya. Dan mereka takkan tarik balik apa yang mereka dah sebut. Sebab mereka sangat jaga harga diri itu. Macam Abul As. Kan? Walaupun macam-macam tarikan yang ditawarkan kepada dia untuk dia peluk Islam. Rindu kepada isterinya. Kan? Harta-harta ghanimah yang banyak boleh dapat kalau peluk Islam. Tapi dia tolak kerana dia tak mahu semua benda itu menjadi sebab yang akan mengganggu ketulusan dia daripada peluk Islam. Dan setelah semua itu berlalu, barulah dia peluk Islam. Okay? Dan akhirnya, bersatulah. Bayangkan cinta yang terpisah berapa tahun? Kalau ikutkan Zainab binti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sekitar tahun kedua ataupun tahun ketiga selepas Perang Badar lah. Dia hijrah ke Madinah dan lebih kurang berapa tahun tu? Kurang 4 tahun ataupun 6 tahun lah. Kalau ikut dalam hadis sebenarnya 6 tahun. Ini dalam hadis ni, saya tak tengok pula hadis ni. Dalam hadis ni sebut 6 tahun. 6 tahun Zainab dan Abil As terpisah, barulah mereka bernikah semula. Ini hadisnya. Raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembalikan anaknya Zainab ala Abil As, kembalikan dia kepada Abil As ibn Rabi', setelah dia peluk Islam lah. Ba'da sitti sinin. Iaitu selepas 6 tahun. 6 tahun ni merujuk kepada apa? Tempoh dia terpisah. Tempoh setelah Zainab hijrah ke Madinah, sampailah hari pernikahan dia semula dengan Abil As, setelah Abil As peluk Islam. Bin nikahil awal walam yuhdith nikahan. Maksudnya apa? Mereka ni dinikahkan semula macam tak pernah berpisah. So dia tak payah bayar mahar semula ke apa, tak ada. Ini adalah pernikahan khas untuk dua pasangan ni saja. Mereka bernikah macam mereka tak pernah berpisah pun. Mereka disatukan semula oleh Nabi SAW setelah terpisah 6 tahun. Bahkan Umamah dan Ali tak adalah kan. Umamah adalah anak juga ada di Madinah. Dia terpisah dengan ayah sendiri. Okay. So ini yang akhirnya telah mengembalikan dua pasangan ini setelah macam-macam cerita yang menyedihkan, memilukan antara mereka, dan akhirnya mereka bersatu. Sekarang pukul 10.56. Okey. Ini sebenarnya puji-pujian je. Saya rasa nanti kita simpan dulu cerita ni. Saya nak yang ujung dulu. Okey. Yang paling menyedihkan tentang Zainab binti Rasulullah SAW adalah pada tahun Zainab akhirnya bertemu semula dengan Abil As, tahun yang sama adalah tahun wafatnya Zainab. So, saya tak tahu apa yang kita boleh bayangkan. Ada tak cerita yang lebih dramatik daripada ini? Dua pasangan yang asalnya tak nak berpisah pun, sebab itulah Zainab kekal di Mekah. Tapi bila Zainab nak hijrah, asalnya Abul As memang tak nak pisah, tak nak ceraikan Zainab. Dia sayang Zainab, dia tak nak berpisah. Dan setelah itu Zainab, bila suaminya kena jadi tawanan Badar, Zainab offer berikan wang tebusan untuk bebaskan suami dia. Bahkan bayaran itu kepada ayah dia sendiri, kepada Rasulullah SAW. Bayangkan betapa konfliknya cerita ni. Kemudian Zainab dibenarkan, dimudahkan hijrahnya ke Madinah. Tapi sebelum itu ada masalah sikit, ditekan oleh
Habbar bin al-Aswad dan Hindun bin Utbah tadi, dan sampai keguguran, sampai dia sakit, dan sakit itulah yang akan menyebabkan Zainab wafat sebenarnya, merujuk kepada hadis ini. Kemudian Abul As ditawan sekali lagi, Zainab bebaskan dia sekali lagi, dan akhirnya Abul As peluk Islam pada tahun ke-8, seingat saya tahun 8 ke. Sekejap, saya lupalah. Seingat saya tahun ke-8. Nanti saya tolong betulkan siapa yang tahu maklumat, tapi seingat saya di tahun ke-8. Sebab kalau betul jumlah 6 tahun tu, tahun kedua Zainab hijrah ke Madinah, so ni tahun ke-8, maksudnya 6 tahun lah kan, 8 tu dah 2, 6 lah, betul lah 6 tahun. So tahun ke-8, tahun pernikahan Zainab dengan Abul As, pernikahan semula, dan juga tahun kewafatan Zainab. Tahun ke-8 sebelum pembukaan Kota Mekah. Sebelum Fathu Mekah, berlakunya pernikahan semula dua orang yang saling mencintai ini, dan juga berlaku peristiwa kewafatan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abul As sangat terkesan dengan apa yang berlaku. Nangis teruk Abul As, bahkan dia ada syair. Kat ujung ni ada syair, ni ada. Syair cinta Abul As. Bahkan ada syair cinta yang dirakamkan dalam kitab Manaqib. Saya pun tak sempat nak cari maknanya satu demi satu, saya letak je. Tak apalah, tak baca lagi. Cuma nak tahu yang syair itu ada lah dalam kitab. Menunjukkan Abul As ni sangat terkesan dengan kewafatan isterinya. Dan Abul As pun akan meninggal dunia setahun lepas tu. Tahun ke-9 Hijrah dia pula yang wafat. Ya. Dan kedua-duanya lebih muda daripada Nabi, jauh lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedua-duanya telah meninggal dunia jauh lebih awal daripada Nabi, bukan jauh lebih awal lah. Dari sudut umur relatif lebih muda lah kan. Dan itu sangat menyedihkan untuk melihat anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan tahun selepas itu suaminya pula wafat. Sedangkan mereka telah lama sebenarnya terpisah dan terkesan dengan kedatangan Islam, kerana mereka terpaksa melalui konflik-konflik kehidupan berkeluarga ini disebabkan suami isterinya perlu Islam dan Abul As tak perlu Islam, sampailah pada tahun ke-8 Hijrah. Okay. Dan dalam hadis ini menceritakanlah apa yang menyebabkan Zainab akhirnya wafat, iaitu peristiwa yang kita sentuh tadi sebenarnya diringkaskan oleh hadis riwayat Tabarani ini, bagaimana ada dua orang lelaki yang telah terlibat mencederakan Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asqatat, maka Zainab telah keguguran, wa huriqat daman, dan dia terluka, dan ketika itulah akhirnya berlaku dialog sikit antara keluarga Banu Hashim dengan Banu Abdul Syams, dan akhirnya mereka melepaskan Zainab untuk hijrah, dan disitulah datangnya watak Zaid ibn Harithah yang akan bawa Zainab ke Madinah. Tapi yang poin dalam hadis ni adalah falam tazil waj'ah hatta matat min dhalikal waj'. Kesakitan yang dialami oleh Zainab, kesan daripada peristiwa ini akan membawa kepada kematian dia. Ya, maksudnya 6 tahun berturut-turut dia sebenarnya menderita sakit daripada cerita ni. Daripada cerita dia disakiti oleh Habbar bin al-Aswad tadi. Fakanu yaruna anha syahidah. Maka sebab itulah ramai orang menganggap Zainab ini sebagai syahidah, kerana dia tercedera disebabkan oleh cerita dia nak berhijrah dan dia diserang oleh Habbar bin al-Aswad, maka dia dianggap sebagai syahidah. Okay. So itu yang kita nak ceritakan pada ini. Sebenarnya ada beberapa hadis yang saya kumpulkan dekat ujung ni, yang saya rasa simpanlah. Saya simpan untuk pertemuan akan datang. Kita tutup sikit dengan beberapa hadis tentang puji-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Abul As, cinta Nabi kepada Umamah, anak kepada Zainab, dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Sebenarnya Ali merujuk kepada Ali ibn Abil As. Kisah semua family Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada satu dialog khusus Nabi puji mereka, untuk menunjukkan ni keluarga yang masya-Allah luar biasa lah dari sudut kelebihan utama mereka. Sebab tu cerita pagi ni bukan cerita yang bukan cerita yang sepatutnya cerita hari ni lah. Cerita ni cerita awal lagi kan. Sebab ini bukan nama yang kecil, ini nama yang agung, nama yang besar, dan semoga cerita ni beri satu tanggapan yang lebih barulah tentang hidup berkeluarga kita juga. Sebab kisah paling besar Zainab adalah kisah pengorbanan yang dia kena lalui ketika dia nak kekalkan cintanya kepada Islam, dalam masa yang sama dia cinta juga pasangan dia. Dan ini kan unik kan, sebab kita biasanya kadang-kadang memisahkan, kalau kamu cinta Allah Ta'ala, putuskan cinta kamu dengan manusia. Tapi itu tak berlaku kepada kisah Zainab ni.
Sebab saya ada perasan juga ada beberapa influencer juga yang kadang-kadang, tak tahulah kita ni biasanya selalunya ekstrim lah dan orang-orang yang popular ni biasanya dia akan ambil satu part yang ekstrim tu supaya orang suka, orang benci atau suka pada dia. Saya jumpa juga poin-poin orang yang agak keras juga bab ni. Sampai dia cakap, apa bila cinta Allah Ta'ala tu lebih utama, maka cinta yang lain ni dia jadi haram lah. So dia mengharamkan cinta manusia, asalnya mengharamkan couple, tapi akhirnya mengharamkan cinta manusia. Mana boleh kita cinta sangat isteri kita. Tapi dalam kes ini, dalam cerita ni, kita nampak sangat Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nampak yang dia mengasingkan cinta dia kepada pasangan dia. Sebab akhirnya dia bela suami dia. Dia bela Abil As. Seakan-akan macam dia telah membuktikan cinta, besarnya cinta dia kepada pasangan dia dan kepada Allah Ta'ala dalam konteks yang berbeza-beza. So, sebab tu saya rasa untuk kita kena bertenang sikit lah bila sebut tentang cinta manusia ni. Mungkin bukan generasi perempuan kan, mungkin anak kita, menantu kita kan. So, sebab cinta kepada keluarga ni lah yang akan melahirkan suasana keluarga yang baik kan. Sebab kalau cinta kepada Allah Ta'ala semata-mata, tanpa ada satu lagi jalur kecintaan, iaitu dengan pasangan itu sendiri, akhirnya macam mana kita nak tunaikan hak-hak berkeluarga semata-mata kerana cinta Allah Ta'ala. Sebab dia kena juga datang dengan cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak. Dan itu berlaku kepada pasangan ni. Dan itu pelajaran yang paling besar lah. Saya rasa boleh dikutip dengan masa yang kita ada ni. Dan saya nak tengok soalan yang ada. Allahuakbar. Okey, jom kita tengok. Ya, Khalid bin Walid pun ada cerita yang sama kan. Saya baca tadi kisah Usama bin Zaid. Yang Khalid bin Walid itu cerita lain bukan cerita yang sama. Ya betul, bukan cerita yang sama. Cerita yang lain. Sebab yang kisah Usamah tu dia ada hadis juga. Saya dah pernah simak dah. Kisah Usamah tu memang Nabi panggil Usamah dan Nabi tegur Usamah bin Zaid. Ni lagu Mestika kan? Mestika dia ada lagu bahasa Zainab kan? Cik tu selalu dengar lagu ni. Saya rasa antara benda-benda yang best kan yang saya nak explore tapi tak sempat lagi adalah nak melihat balik lirik-lirik lagu nasyid ni kan. Sebab sebenarnya nasyid ni kita dah tak muncul sangat nasyid-nasyid yang kita panggil apa yang apa nak sebut macam lagu-lagu Sri Kandi, lagu-lagu sahabat dulu-dulu kan, dia jadi lagu tu lagu yang hidup tau. Tapi dia tak muncul zaman sekarang ni. Mungkin sebab dia dah jadi over sangat. Dia jadi terlalu pop dan komersial sangat. Sebab dia tak hidup dah dia punya inti kepada nasyid tu macam zaman dulu-dulu kan. Sebab rasa antara cara belajar sirah juga daripada nasyid-nasyid ni lah. Lagu Mustika tu kan, dia betul. Memang itulah yang berlaku kepada Abul As kan. Apa stand Nabi masa hijrah tu orang Muslim tak semuanya hijrah. Kan ada kisah, apa nama tu? Ada seorang sahabat tu, apa nama dia? Siapa nama sahabat tu yang dia menjadi sebab, bukan, itu Abdullah ibn Umi Maktum. Sebab dia minta izin untuk tak pergi perang dan akhirnya turun ayat untuk meringankan, memberikan pengecualian kepada dia lah dan beberapa orang yang ada uzuran untuk tak pergi perang. Tapi untuk hijrah pun dia punya pengecualian juga kan. Apa ayat ni? Tak keluar kat kepala saya. Siapa boleh share ayat tu? Itulah ayat dia. Ayat yang memberikan keringanan kepada sebilangan orang yang yang ada keuzuran lah untuk tak pergi ni kan, mustad'afin, golongan-golongan yang dhaif, golongan lemah, termasuk golongan-golongan yang cacat ataupun terikat. Termasuk Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kategori orang yang dah ada perjanjian dengan tuan dia. So, macam mana? Sebab kategori isteri secara teknikalnya terikat dengan suami lah zaman tu kan.
Kecuali kalau suami itu lepaskan dia. Masalahnya isteri tak ada hak untuk menceraikan. Ini jahiliah punya, apa nama ni, jahiliah punya, perundangan. Isteri tidak ada hak untuk, eee, menceraikan diri dia, kan. Hanya suami saja ada hak. Masalahnya, suami Abul As tu tak lepaskan dia sebab dia nak, dia cintakan Zainab. Dan dia pun tak buat jahat pada Zainab. Cuma family dia lah nanti akan buat tak baik. Ini, antara yang saya ingatlah bila sebut tentang kategori muslimin yang dibenarkan untuk tak berhijrah ni. Sebab dia bukanlah kewajipan mutlak, tetap ada mustasna dia, mustasnayat dia, pengecualian. Jadi saya tengok kalau saya jumpa ayat dia. Yang tu boleh share. Ustaz, Ya. kalau dalam surah Al-Fajr tu, Rasulullah kan semasa berangkat untuk menunaikan umrah dan perjanjian Hudaibiyah tu kan, kenapa Allah tidak membenarkan memerangi Quraisy walaupun Saidina Osman ditawan, sebab jumpa saya, sebab ada banyak orang Muslim yang di kalangan Quraisy tu, so Allah memelihara daripada terbunuhnya orang-orang Muslim, yang especially yang dalam Muslim secara rasial itu, Ustaz. Jadi mungkin Abu Al-As ni pun mungkin one of that included lah dalam waktu tu. Kan Okey, tu pada tahun ke-8 Hijrah kan? 6. Hudaibiyah. 6 Hijrah, ya. Abu Al-As tu belum lagi hijrah ke Madinah Belum. kan? Okey, kalau itu dah ditemui dalam, syarah para ulama, maka itu antara tafsirannya lah. Dan boleh jadi ya je sebab memang bukan saja ada orang Islam di Mekah, sebab Abbas itu pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia kan Abdullah bin Abbas kan. Kan dia akan hijrah lewat kan, tahun lepas Hudaibiyah lah dia hijrah. Baru dia hijrah ke Madinah. Dan sebahagian riwayat mengatakan Abbas dia perlu Islam lama dah. Cuma dia tak hijrah je. So maksudnya itu benda yang real lah, orang Islam yang masih duduk di Makkah tak hijrah. Sebab itulah orang yang berhijrah ni ada gelaran khusus sebab memang ada yang tak hijrah. Dengan maksud bila Allah memberikan gelar kedudukan yang istimewa kepada yang berhijrah, dia dengan maksud ada orang Muslim yang tak berhijrah. Dan mereka adalah pengecualian-pengecualian tertentu yang kita tahu, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu lah. Macam Abbas pun saya tak tahu kenapa dia tak hijrah. Tapi ada pandangan yang mengatakan memang dia Muslim dan dia tak berhijrah sehinggalah di hujung lebih kurang tahun ke-7 macam tu, 2 tahun sebelum pembukaan kota Mekah baru dia hijrah. Sebab tu Abdullah ibn Abbas tu, sebab dia akan hijrah sama dengan ayah dia, dia hanya sempat bersama dengan Nabi lebih kurang 3 tahun 4 tahun je. Kan? Abdullah ibn Abbas pun jadi kerukuan yang agung kan. So itu yang saya boleh remind lah. Maybe itu salah satu tafsirannya. Sebab tu serangan ke Mekah tu tak berlaku kan. Ketika turun suratul Fatah dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okay, terima kasih. Puan Azhar tadi. Saya masih scroll ke atas ni mencari. Ialah Abul As lewat Islam kita dah cerita tadi. Soalan. Ramai jauh ni. Okay. Okay, ni ayat dia. Ilal mustad'afin. Ni ke ayat dia? Saya pun tanya balik. Ya. Saya tengok atas dulu soalan ni. Dia ada lah yang sebelum atas dia Apa ayat sebelum ni? berkenaan Nah, kita panjang ayat dia. kita tengok. Boleh tengok. Surah An-Nisa ayat 97 dan 100 ke Ustaz? Hmm. Tentang hijrah tu. Kalau tanya Ustaz Syahri best lah. Saya Quran bukan saya punya kekuatan. Okey. 98. Saya tak tahu exactly lah apa sebab nuzul. Cuma kalau tengok dia punya siyak ataupun urutan ayat tu, dia macam bercampur antara jihad sebab dia menggunakan perkataan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar.
wal mujahidun. Ni sebenarnya ayat untuk Abdullah ibn Umi Maktum sebenarnya. Sebab yang saya ingat Abdullah ibn Umi Maktum, dia ada minta excuse daripada Nabi SAW sebab dia tak mampu pergi jihad. Dia kan, yelah, dia buta kan, buta sejak lahir. Saya tak tahu exactly apakah ayat ni berkaitan juga dengan peristiwa hijrah. Tapi ada ayatnya, saya pun tak terfikir di kepala saya ayatnya yang mana satu. Kalau tengok ayat selepas itu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan, itu yang merujuk kepada perkataan keyword hijrah pula kan. So kalau dari sudut apa nama ni, intinya boleh jadi ya lah. Tapi exactly adakah sebab nuzulnya berkaitan dengan hijrah, saya tak menjawab sekarang. Boleh jadi ya. Tapi kalau soalan Puan Halina tu, saya boleh jawab dengan pastilah, memang ada pengecualian pun kepada orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang tak mampu nak berhijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha haulaika mawahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tafsir sikit. Wallahu a'lam. Terima kasih Puan Halina. Saya kalau nak ni saya kena cari sikit. Dia ada satu web ni yang saya biasa rujuk untuk tafsir, tapi saya tak faham. Kenapa? Oh, boleh dah. Sebab sepanjang malam tadi saya cuba akses tak boleh. Okay, saya direct tengok tafsir. Tengok tafsir. Sampai Ibn Kathir terus. Kathir. Ni. Hadza 'udhrun min Allah Ta'ala lihaula'i fi tarkil hijrah. Betul. Kalau ikut komen Ibn Kathir, illa al-mustad'afina min ar-rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Hadza 'udhrun, ini adalah satu penguzuran min Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, lihaula'i fi tarkil hijrah, kepada mereka untuk meninggalkan hijrah. Wa dzalika annahum la yaqduruna 'ala at-takhallus min aidil musyrikin, kerana mereka tak mampu untuk lepaskan diri mereka daripada tangan orang musyrikin. Walau qadaru ma 'arafu yaslikuna at-tariq. Kalaulah mereka mampu untuk lepaskan diri mereka, mereka tak mampu untuk berjalan ke sana. Qala Mujahid wa Ikrimah, dan ini semua tabi'in lah. Mujahid, Ikrimah, was-Siddi, yakni tariqan, mereka yang mensyaratkan mereka. So itu betul. Ini dah confirm. Ibn Katsir memang komen begitulah tentang ayat 98 tadi. Memang merujuk kepada peristiwa hijrah. Yep. Okay, Alhamdulillah. Okey tak? Okay, tapi Ustaz dari segi kronologi penurunan surah lah. An-Nisa ni dia much later lah kalau bukan immediately masa hijrah tu. A few years kan kalau ikutkan ni mungkin selepas perang Uhud kan. An-Nisa, An-Nisa ni lah kalau dari segi. Yes. dari segi overall ke ataupun exactly beberapa ayat? Sebab Itulah sebab dia panjang kan. Mungkin ada a few ayat yang kemudian ada yang awal. betul. Saya rasa pun macam tu. Allah. Sebab dia macam agak mustahil untuk turun lebih lewat lah. Sebab takkanlah begitu lewat. Kan, takkanlah keizinan untuk tak hijrah tu begitu lewat kan. Sebab hijrah tu dah bermula sejak daripada satu hijrah kan. Dan proses hijrah tu sampai sebelum Fatu Mekah lah. So kalau ayat ni diberitahu lewat, dia macam tak logik dari segi apa? Dari sudut memberikan keringanan lah. Sebab kalau nak beri keringanan kena awal kan. Betul. Maybe boleh jadi dia adalah ayat yang khusus turun awal kan. Dalam surah Nisa. Allah tak tahu. Lepas Itu tu komen ada Ibn macam Katsir. hukum-hukum. Tak, daripada Alina, ada yang baru ni belajarnya Ustaz Yusof. Tema surah An-Nisa ni dia keadilan dan rahmat Allah kepada manusia, terutama kepada golongan yang lemah, itu anak yatim perempuan. Jadi memang bersesuaian lah ayat ni diturunkan dalam surah An-Nisa. Dia compile mengikut tema kan tak? Ya.
Dia actually mustadafin jugalah, mereka yang Hmm. macam kematian suami masa perang apa semua. Ya. Anak yatim kan ramai masa tu. Itu tema utama lah Dia surah juga Al-Kahf. ada untuk keadilan dan ihsan. Ya. Itu cabaran untuk surah. Itu saya bangun Ustaz Syahri kan. Macam mana Ustaz nak susun satu surah tu, susun satu peristiwa, sedangkan kalau buka kitab Asbabun Nuzul tu dalam satu surah bersepah-sepah. Maksudnya surah tu dekat sini, sebab ayat tu kat sini kan. Itu cabaran untuk membaca Asbabun Nuzul lah, sebab kadang-kadang dia punya urutan tu kan. Tapi terima kasih bagi input tadi. Okey. Okey, lagi. Anak saya pun dah senyap dah. Tengah buat apa dah tu. Tak apa lagi. Soalan kat atas Ustaz baca dah. Ada soalan lagi? Saya dah tengok Tapi lepas tu. soalan dia tajuk kita lah. Boleh baca apa dia? Ada ucapan dan greeting sempena Ramadan tak Ustaz? Oh, Ada yang tu, ucapan okey. sunnah. Mana dia? Mana tadi jap? Ini Yang sunnah lah daripada Rasulullah SAW pada Ramadan. ada ucapan greeting sebelum Ramadan. Ada ke ucapan greetings Ramadan? Dia ada satu hadis tu, tapi hadis tu tentang ru'yatul hilal lah. Bila Nabi nampak bulan dan Nabi berikan ucapan, bukan nak beri ucapan, bil amni wal iman. Apa hadis tu? Saya cari ya. Saya direct terus kepada hadis tu. Dia kalau ucapan ni tak adalah kena sentiasa kena rujuk pada hadis khusus kan, tapi kalau tengok trend Nabi bagi ucapan tu menariklah. Antaranya hadis yang tentang bil amni wal iman tu, telah datang bulan ini dengan penuh keimanan dan keamanan, dan ada hadis lain yang tentang apa nama ni? Apa hadis tu? Ya Allah lupa dah. Ni kan kepala saya tak setting Ramadan lagi ni. Apa hadis tu lupa saya. Sekejap saya cari. Saya perasan ada satu hadis. Yang tu ke Ustaz, Allah masalimna Ramadan tu. Bukan. Ramadan bukan. Sekejap. Dia tak adalah ucapan khusus, tapi menunjukkan Nabi SAW tu memang remind sahabat tentang bulan Ramadan. Dia kalau saya cari. Bagi soalan seminggu awal Kalau kita sebut Ramadan Karim je Ustaz kan? soalan segera ni saya nanti saya pun sangkut-sangkut sikit. Dia masa kelas baru timbul. tak ada bukan. Maksudnya bagus kan? Mana bila Nabi sebut ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Tu antara hadis-hadis yang melambangkan cara Nabi beri ucapan tu. Nabi menceritakan inti Ramadan tu. Wa nana mudadin, kalau ikut dalam syarah hadis, malaikat yang sebut benda ni, ya baghiyal khairi aqbil, wahai mereka yang nak cari kebaikan, aqbil, terimalah bulan ni. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, siapa yang nak buat kejahatan, berhentikanlah kejahatan tu. Pun menarik juga kalau kita nak tengok beberapa ucapan Nabi SAW tentang Ramadan kan. Tapi exactly ada tak satu ucapan yang konsisten, saya tak keluar kat kepala saya. Sebab kalau satu ucapan yang khas tu dia kena konsisten lah kan. Maksudnya dia sentiasa Nabi ucap kan. Tapi nampak ucapan Nabi SAW tu dia agak pelbagai sikit. Tapi dia akan berlega di sekitar Ramadan ni, bulan nak cari apa. Wallahualam. Tadi ada yang bagi Ramadan Karim ni ada hadis ke? Tak ada kan? Ramadan Karim Allahu Akram tu kan? Ada hadis ke? Allahu Akram. Terus macam tu je lah kan Ustaz? Dia ucapan lah. Kita ada maksudnya ada pahala juga. Maksudnya kita remind orang tentang Ramadan. Tapi adakah dia hadis? Saya tak rasa dia hadis lah. Cuba saya check. Tak ada. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan tu doa lah. Tapi adakah dia hadis? Saya tak rasa ada hadis. Ada. Bukan ucapan hadis. Tapi Dia, ucapan je lah kan. Dia adalah doa kita lah. Doa yang kita saya takut nak sebut benda-benda ni. Saya majak. Ada ke Allahumma balighna Ramadan? Tak ada rasanya. Setahu saya itu adalah doa yang
kita baca lah. Tapi Ya, adakah dia daripada Nabi? ada. Tak ada setahu Spesifik doa saya. Ustaz. Spesifik doa tak ada. Kalau ada dalam hadis kan, Ya, Allahumma ahil alaina syahr Ramadan, itu dalam hadis, tapi dia tak adalah dalam bentuk bacaan doa. Maksud saya, ya. ada orang baca doa, Allahumma ahil alaina Ramadan, ya Allah datang kepada kami Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Itu permintaan kita lah, dia bukan satu hadis Nabi ajar, bacalah doa-doa ni. Saya tak Selalunya doa nampak hilal dulu Ustaz yang disarankan baca. kan. Itu pun sebenarnya doa, itu sebenarnya itu bukan doa pun. Itu adalah Doa yang satu situasi Nabi cakap, Ramadan, bulan Ramadan tu telah datang kepada kita kan. Tapi of course lah, bila sebut doa ni, benda pun boleh jadi doa kan, selagi dia bernilai baik lah. Dia tak perlu pun kena bergantung sangat kepada hadis Nabi SAW. Cuma kalau ada hadis yang Nabi ajar kita baca doa ni, itu lebih baik lah. Dan itu adalah hadis yang Nabi minta baca doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu memang doa Nabi ajar sepanjang Ramadan kan, khususnya di 10 terakhir. Itu memang doa khusus. Tapi selebihnya yang lain-lain tu lebih kepada kreativiti kita lah, untuk kita memohon pada Allah Ta'ala. Dan of course itu tak salah langsung lah. Bacalah doa apa pun okey. Cuma kalau nak tanya itu hadis ke tidak, saya semak pun bukan. Itu bukan hadis yang Nabi ajar kena baca doa ni. Allah. Yang Ramadan Karim tu ucapan dia kira kan? Ramadan Karim pun ucapan. Dia ucapan. Dan saya tak jumpa benda tu warid dalam sirah lah. Maksudnya, dia bukan sahabat jumpa orang lain, Ramadan Karim tak. Dia adalah budaya yang muncul kemudian. Dan of course dia tak salah pun. Dan bahkan maybe itu jadi lebih baik pun untuk remind orang tentang Ramadan. Untuk generasi yang memang sangat cintakan Ramadan, generasi sahabat kan. So dia maybe dah hidup dalam hati dia Ramadan. Okey lah, untuk generasi kita yang leka dengan Ramadan, penting lah untuk kita remind orang tentang Ramadan kan. So dia bukan sunnah yang khusus, tapi dia sunnah yang umum. Faham Dia bukan sunnah khusus, maksudnya dia bukanlah baik-baik. Memang Nabi kena cakap macam tu kan. Tapi dia sunnah yang umum, dengan maksud kita bagi ucapan baik, kita ingatkan orang pasal Ramadan, kita doakan orang. So baik je lah. Yang ada tu doa melihat hilal je sebenarnya Ustaz, yang Nabi baca. Betul. Allahumma ahil alaina Ramadan bil amni wal iman, tu kan. Itu hadis dia. Tapi kalau zaman kita tu Ramadan Karim. Ramadan Karim kita wishkan, tapi doa khas tak ada, tak pernah. Saya tak pernah amal sini. Jawapan saya yang sekarang saya tak tahu. Tapi mungkin kalau kita boleh buat khusus untuk pasal tu juga, maybe lah kan, boleh kita explore secara detail sikit. Saya ni jenis macam tu, saya ni tak reti nak jawab soalan spontan ni. Bukan kategori ulama. Kalau tanya pada orang yang memang banyak hafal hadis semua, maybe dia boleh terus tangkapkan jawapan dia apa. Masuklah ke Ramadan. Kalau saya doa ni Ustaz, Allah mubarakna fi syahril Ramadan. Itu je lah, tapi tak ada status daripada hadis ke apa, tak ada. Tapi dia doa yang baik lah kan. Best lah doa tu. Sebab yang pertama kita pun faham doa tu kan. Sebab kadang kita baca doa-doa yang belik-belik ni tak faham. Tapi barik lana ni macam, kita baca doa makan pun Allahumma barik lana kan. So macam Allahumma barik lana fi Ramadan. Faham. Itu lagi baik lah. Kita boleh relate terus dengan doa kita. Okey, terima kasih Puan Noliza. Terus bawa bantu kita. Inilah hadir kan. Allahumma ahilhu alaina bil imni ataupun bil amni wal iman wassalamati wal islam. Allah. Terima kasih. Ini pun okey. Yang kedua ni menarik. Saya sebenarnya kan tak tahu. Terima kasih Puan Noliza bagi ni. Itu ulama-ulama yang baca. Menarik. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasallamhu minni wa taqabbalan. Doa ni ulama baca, sahabat-sahabat Nabi baca 6 bulan sebelum Ramadan. Apa yang saya belajar pada saya Ustazah dia. Dia kata tak ada doa khas untuk Ramadan, tapi 6 bulan sebelum Ramadan sahabat-sahabat dia baca dah doa yang ramai di Ramadan yang membaca doa ni lah. So soalan tadi sebenarnya ujian untuk saya lah ya. Tapi tak ada untuk Ustaz. Saya bagi jawapan betul ke tak ya.
Tapi betul ni, menariklah. Terima kasih share kat saya. Okay. Bagus ni. Kita Itulah kita sama-sama baca dekat Ustaz. Lina. Tak ada, kita sama-sama mencari dan share. Terima kasih, terima kasih. Jazakumullah khair. Dekat kita jumpa untuk doa untuk Datuk Qadar. Untuk Memang ada doa Tuti. khusus. Yep. Cuma jangan ekstrim ya. Tadi ada yang tanya, bukan sunnah lah Ramadan Karim kan. Betul dari segi maksudnya bukan ucapan khusus Nabi, bukan satu ajaran khusus Nabi, tapi dia secara umum adalah ajaran Nabi lah kan, berucapan, Baik. kan, doakan orang supaya kita, sebab saya perasan ada kadang kat luar sana kadang bila tengok orang yang banyak bercakap tentang sunnah ni. Of course, kita pun selalu cakap tiap hari dekat dalam kuliah kita pasal sunnah kan. Cuma kadang-kadang saya takut orang lah salah faham. Sebenarnya kadang bukan guru tu yang mengajarkan ekstrim je tu. Tapi kadang-kadang bila dia tak buat satu disclaimer, takut orang faham yang, oh maksudnya yang tu tak sunnah, so jangan buat. So takut disfahami macam tu. So make sure kita faham bila benda tu bukan daripada Nabi SAW, tapi kalau secara umumnya ada arahan Nabi yang bertepatan dengan benda tu, it's okay. Apatah lagi benda tu bukan berkaitan ibadah khusus lah. Kita bukan cipta ibadah baru ke apa kan. Tapi kita mendoakan orang. Just benda tu open. Bacalah doa apa pun. Cakap bahasa Melayu, okey ya. Kan? Walaupun tak ada dalil daripada Nabi SAW. Okey? Alhamdulillah. Ya, itu umum lah, doa umum lah kan. Doa bukanlah doa sabit pada Rasulullah SAW, tapi doa untuk kebaikan-kebaikan lah. Kan tak ada hadisnya, tak ada hadis mencadang kita baca doa tu, tapi sekadar doa tu dapat pahala lah kan. Doa tu Tak ada pahala. ada pahala. Kebaikan kita lakukan mesti ada pahala. Saja ya. Kak Yusuf, ada lagi ke tambahan ke Ustaz? Laginya pagi ni kita belajar tentang susuk tubuh Zainab binti Rasulullah SAW ni lagi highlight daripada perjuangan pengorbanan suami isteri lah kan, sama ada untuk orang kata macam suami dia tu dengan teganya untuk tidak masuk Islam kerana dia masuk Islam tu bukan kerana perkahwinan dia. Jadi macam satu, kita yang orang awam biasa macam satu macam cinta boleh orang kata tapi mencintai tapi mengatasi, orang kata dia boleh pertahankan dia punya integriti tu untuk tidak campur aduk dengan keislaman dia lah Ustaz, kiranya kan. Asyik tu kan. Saya fikir macam, tapi sebab tu DS dia sekejap saja dengan Zainab. Betul. Tak sampai setahun pun. Setahun. Dan dia pula lepas tu ikut Zainab juga. Tapi alhamdulillah kematian dia tu di dalam Islam lah kan, sebelum ada kesempatan untuk menjumpa Zainab di surga nanti insya-Allah. Maksudnya sekarang ni saja Ustaz, kita insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Jazakallah khairan katsira atas puasa pagi ni. Rasanya memang sendulah pagi ni kan. Saya tak kata apa, saya macam first time, bukan saya masa macam dengar kisah ni yang details lah kan, walaupun Ustaz ringkas tapi yang perjuangan apa percintaan antara dua terwadah ni macam pertama kali dengar sampaikan. Kita tahu cerita kisah Karun tu Ustaz, kita memfaham cerita kisah Karun tu, tapi kan kronologi dia orang punya apa kata perkahwinan, kesampaian mereka semua tekan sampai ke akhirnya cinta dia orang tu bersatu balik, tetapi masanya singkat lah kan untuk bersama-sama. So alhamdulillah kita pun sudah sampai kepada hujung dia. Kita angkat sekian tasbih Qur'an dan juga surah Al-As. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua, jazakallahu khairan katsira semua sahabat-sahabat semua. Semua Lina, terima kasih Lina walaupun berada di luar apa dah. Betul ke Afrika? Kak Lina dekat benua Afrika tu. Ya. Benua Afrika tu besar. Thank you. Morocco. Ya ke? Insya-Allah. Dia macam mana nak kerja kat Morocco ni? InsyaAllah. Sebenarnya dapat pergi tempat tu
Nanti dia bawa balik modal-modal cerita kat kita nanti Ustaz. Yang kita sampaikan. InsyaAllah. Selamat. Terima kasih Ustaz. Nanti untuk insyaAllah Ramadan pun kita kelas kita on juga Ustaz. Nanti kita tengoklah ke topik-topik yang berkisahkan Ramadan ke ataupun nanti kita lebih bincang dengan InsyaAllah. Terima kasih semua. Dengan itu saya kasih kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pansidan. Terima kasih sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Khalizah. Terima kasih semua. Kita tutup ya. Silakan.